Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. InsyaAllah pada hari ini kita lihat tentang keadaan fiqh, sejarah latar belakang fiqh pada zaman tasyri' yang kita akan sambung hari ini insya-Allah pada zaman pada permulaannya pada zaman Arab jahiliyah. Pada bagaimana keadaan sosial mereka. Kita lihat dari sudut akidahnya, kehidupan yang beragama dalam zaman kebangkitan Nabi, dia bercampur-campur tau. Apa dia tu? Kehidupan beragama pada zaman bi'asah, zaman dibangkitkan Nabi, maka pada ketika tu agama orang Arab pada zaman itu bercampur. Apa bercampur? Mana tak tetap dengan satu agama. Ada kalanya agama wasaniyah, sembah berhala, ada kalanya dengan Yahudi, ada kalanya dengan Nasraniyah, Kristian. Walaupun kita katakan kebanyakan di kalangan Arab jahiliyah pada ketika itu beragama dengan wasaniyah, iaitu sembah berhala. Mereka ni dahulu beriman kepada Allah. Mereka tahu, mereka beriman kepada Allah. Allah lah pencipta alam ini. Sebab tu kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Luqman ayat ke-25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Sekiranya kamu tanya kepada mereka siapa ciptakan langit dan bumi, pasti mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber akidah ini adalah risalah as-samawiyah as-sabiqah. Sudah pasti kita lihat bagaimana akidah mereka betul. Siapa ciptakan langit bumi? Allah. Bagaimana mereka katakan Allah? Dalam hati mereka ada naluri kecil, yang mana ajaran millah Ibrahimiyah, ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dipanggil sebagai risalah as-samawiyah as-sabiqah, iaitu ajaran agama Islam yang telah terdahulu ada dalam diri mereka. Cuma environment, keadaan, situasi telah memesongkan mereka daripada kebenaran. Orang-orang Arab ketika khilal qurun at-tawilah, dalam tempoh yang panjang, mereka telah memesongkan, menyelewengkan akidah yang sebenar, iaitu millah Ibrahimiyah, dan mereka cuba campurkan yang mana asalnya millah Ibrahimiyah, agama Islam, mereka telah campur aduk dengan al-wasaniyah, iaitu dengan bersembah berhala, sehingga mereka mengambil, mereka menjadikan untuk Allah ini ada partner share, ada rakan kongsi, di kalangan berhala-berhala. Kemudian kita lihat dari satu sudut yang lain, mereka ni tak beriman kepada hari akhirat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Sekalipun demikian, di kalangan mereka ini ada sebahagian di kalangan mereka ada al-hunafa. Hunafa ini mereka yang yad'una limahwi syirk. Yad'una yang mereka menyeru untuk dihapuskan syirik. Wal'auda ila aqidati tauhid allati jaa bihi Ibrahim alaihi salatu wasallam, kembali kepada agama yang benar, akidah yang benar, akidah tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Ada juga kelompok kecil, kita panggil al-hunafa, jamak plural kepada hanif. Bila sebut tentang hunafa adalah jamak kepada hanif daripada hanafa. Hanafa ni maksudnya mala ila syai', cenderung ke arah sesuatu.
dinamakan seseorang Islam sebagai Al-Hanif kerana dia condong kepada kebenaran. Okey. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 135, "Qul bal millata Ibrahim hanifa." Katakanlah wahai Muhammad, bahkan millah Ibrahim hanifan, yang hanif. Siapa yang di atas millah Ibrahim, agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dipanggil sebagai hanif. Orang-orang jahiliyah dahulu dikatakan siapa je ikhtatana, berkhitan, sunat, masuk jawi, sunat, kemudian dan juga dia menunaikan haji, maka dipanggil hanif. Sunat, haji dipanggil hanif. Orang Arab tidak berpegang pada zaman jahiliyah dengan sesuatu pun daripada agama Nabi Ibrahim, melainkan al-khitan dan juga hajjil bait, iaitu orang Arab pada zaman jahiliyah mereka tak berpegang dengan agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, melainkan dua benda, iaitu sunat, tunaikan haji. Siapa sunat, siapa tunaikan haji, maka itulah dia dipanggil sebagai hanif. Okey. Sebab tu mereka kata nahnu hunafa, kami ni hanif. Agama suci berada di atas agama Nabi Ibrahim. Bila datangnya Islam menamakan orang Islam itu sebagai hanif. Okey. Dari sudut itu, dari sudut sosial. Dari sudut akhlak, dari sudut apa kita panggil sosial ni ada dua. Sama ada dari sudut akidah yang melibatkan masyarakat, dan juga satu lagi sudut akhlak. Ini pun melibatkan masyarakat. Bila sebut tentang akidah masyarakat baik, maka insya-Allah negara tersebut akan jadi baik, aman. Tetapi bila mana akidah tak elok, terpesong daripada kebenaran, maka maka orang tersebut akan rosak, masyarakat akan rosak. Begitulah juga dengan akhlak dari sudut sosial, kemasyarakatan. Akhlak baik, maka masyarakat akan jadi baik. Bila akhlaknya rosak, maka akan meruntuhkan tamadun dan juga negara, bangsa sesebuah negara tersebut. Okey, kita lihat di sisi orang Arab, banyaklah kita katakan yang ada di sisi mereka akhlak-akhlak yang mulia, yang terpuji, yang mana mereka ni telah mewarisi akhlak tersebut daripada ayah mereka Ibrahim alaihi salatu wassalam, seperti sifat berani, sifat pemurah, sempurnakan janji. Itu semua sifat terpuji yang memang sedia ada dalam diri mereka. Mereka hanya mengikut seperti mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam buat. Okey. Tapi dalam waktu yang sama, mereka juga tak terlepas. Sifat yang terpuji pun ada, tapi sifat yang rosak pun ada. Dalam waktu yang sama, kemuncak kepada kerosakan juga ada dalam diri mereka. Sebab tu yatahakkam fi hayatihim al-yawmiyah kathirun min al-'ada wa taqali as-sayyi'ah. Banyak sangatlah perkara-perkara tak baik rasa batin dalam diri mereka. Disebabkan environment yang mengubah kehidupan mereka. Contohnya zina. Zina ni satu perkara yang tak baik dan dah bermaharaja lela. Dan pelacur-pelacur ni siap, apa kita katakan, pasangkan kemah. Wa a'lamahunna yaqsuduhunna man yurid. Dan juga dia buat satu bendera, pasang kemah, bendera di khemah tersebut, siapa yang nak datang kepada mereka. Nampak? Zaman dahulu mereka, siapa nak berzina, cara berzina berleluasa pada zaman dahulu, mereka pasang kemah, kemudian pasangkan bendera. Siapa yang nak berzina, silakan pergi di kemah tersebut. Teruknya akhlak mereka Arab jahiliah pada ketika itu. Yang keduanya khamar, arak. Minum arak, makan riba, aksarul afat intisyaran fi hayatihim. Antara penyakit yang paling tular di kalangan mereka, dalam kehidupan mereka, minum arak dan juga riba. Wa'dul banat, tanam anak hidup-hidup. Sebahagian kabilah Arab, adat menanam anak perempuan waktu kecil hidup-hidup ni dalam tanah. Sedangkan mereka hidup, bukan mereka mati, mereka hidup, tapi tanam hidup-hidup dalam tanah. Kerana takutkan keaiban, kadang-kadang takutkan kefakiran, kadang-kadang takutkan perkara yang lain. Jadi mereka malu dapat anak perempuan ni.
malu. Jadi mereka tak nak tutup tanam hidup-hidup. Ada yang takut miskin bila dapat anak ialah bila sebut tentang anak, terutama anak perempuan kena jaga sampai besar. Jadi mereka takut tergugat ekonomi mereka. Okey. Kemudian al-irth, harta. Sistem harta yang tak adil, yang bias. Bagaimana anak sulung tak dapat mewarisi harta sekiranya seorang suami mati, melainkan anak sulung dia je dapat. Isteri pun tak dapat tau. Suami mati, isteri tak dapat, anak sulung yang dapat semua. Memonopoli habis bersih harta dia. Sebab anak sulung ni dia akan bawa pedang, dia akan bawa senjata bertempur dengan musuh. Sebab itu bangga dengan anak sulung yang lelaki, bukan perempuan. Perempuan mereka tanam hidup-hidup, mereka malu. Seperti mana perempuan ni tak dapat mewarisi harta, tapi dia diwarisi. Itu yang tak seronok tu. Dia tak dapat warisi tapi dia diwarisi. Seorang suami mati, sepatutnya isteri dapat warisi harta suami dia, tapi tak, dia diwarisi. Macam mana suami mati, anak sulung akan ambil handle dia. Macam mana anak sulung ambil? Jadi maksudnya anak sulung tu kalau nak dengan mak dia, anak sulung tu kahwin dengan mak dia. Okey, jika dia tak nak, maka anak sulung tadi ada hak untuk kahwinkan mak dengan orang lain. Kemudian dah kahwin, siapa yang ambil mahar mas kahwin? Bukan mak dia, dia ambil mahar mas kahwin. Itulah teruknya pada zaman jahiliah tersebut dari segi akhlak. Okey. Wala'alla sabab, dalam kitab Al-Madkhal li dirasati syariah al-islamiyah menyatakan sebab, kemungkinan sebab pada ketika itu orang berbangga dengan anak lelaki dan malu dengan anak perempuan, kerana pada zaman tersebut mendorong supaya banyakkan anak lelaki, kerana situasi pada ketika itu situasi perang, banyak peperangan berlaku, sehingga mereka mengagungkan lelaki ni dan mereka memandang remeh, memandang sebelah mata je perempuan ni. Sebab perempuan tak pergi perang, lelaki je pergi perang. Kemudian kita lihat tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala binisbah lil janib at-tasyri'i, dari sudut pensyariatan. Orang Arab ketika mana kebangkitan Nabi, mereka satu umat yang mana yang mengepalai mereka adalah pemberontakan. Mereka tak puas hati satu perkara. Apa yang mereka buat? Huru-hara, memberontak. Itu yang mereka tahu. Okey. Dan tidak ada di sisi mereka tasyri' mudawwan, satu undang-undang yang ditetapkan, yang mana mereka akan rujuk kepada undang-undang tersebut dalam kehidupan mereka. Tak ada. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sebahagian hakikat sejarah ini Allah Taala rakamkan dalam suratul Jumu'ah juzuk 28 ayat yang kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Nabi, dialah Allah yang mengutuskan pada golongan ummi seorang rasul di kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, yang membuat tazkiyah kepada mereka, yang mengajarkan kepada mereka kitab, yang mengajarkan kepada mereka hikmah hadis, walaupun dahulunya mereka ini dalam kesesatan yang sangat nyata. Okey. Seperti inilah sebenarnya pensyariatan yang ada pada zaman Arab jahiliyah, selain adadun yasir min ad-dawabit yarji'una ilaihi waqtan niza'. Bukanlah kita kata tak ada langsung pensyariatan, ada,
Bukan tak ada langsung undang-undang untuk manusia rujuk pada ketika itu, ada, tetapi dalam kita panggil sedikit sangat klausa yang diletakkan untuk undang-undang, sedikit sangat. Bila sedikit sangat, selalu digunakan untuk apa? Bila ada berlaku perbalahan pergaduhan, maka rujuk pada undang-undang tersebut. Okey. Sekalipun kita katakan orang Arab pada zaman tersebut daripada kehidupan mereka dengan penuh huru-hara, tetapi mereka ada juga sistem, ada juga sebahagiannya. Apa dia? Contohnya di antaranya nizamul muamalat, sistem muamalat. Bagi mereka ada adat kathirah fil muamalat. Apa dia? Dalam jual beli, dalam sewaan, dalam gadaian, dalam partner share, dalam sharing, dalam share syarikat, wal mudarabah, dan juga investment. Okey. Dalam sistem kekeluargaan, nizam kekeluargaan, usrah, bagi mereka pun ada nizamuz zawaj wal furqah. Sama ada sistem perkahwinan dan juga penceraian. Macam-macam lah, talak, khulu', ilak, zihar, miras dan sebagainya, wasiat. Okey. Dan bagi mereka ada mahram yang mereka mengharamkannya untuk berkahwin lah, seperti mak mereka, okey, anak perempuan mereka, saudara mara, adik-beradik mereka. Okey, jadi sesungguhnya orang Arab, mereka mengetahui jenis-jenis daripada nikah ni, mereka dah tahu. Islam datang hanya mengakui nikah yang makruf pada hari ni. Okey, aqarral Islam datang, Islam teruskan nikah yang makruf seperti mana hari ini. Wa ankara ankihah fasidah, dan Islam mengingkari, menolak semua akad nikah yang rosak. Apa dia? Seperti mana nikah syighar. Nikah syighar ni disebut dalam Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, seorang lelaki kahwinkan anak perempuan dia dengan kepada orang lain dengan syarat orang tersebut kahwinkan juga anak dia kepada dia sendiri. Tak ada mas kahwin. Saya kahwinkan orang si fulan dengan anak perempuan saya dengan syarat dia kahwinkan saya dengan orang ni. Mana mas kahwin? Tak ada. Mas kahwin tu kau bayar balik. Aku kahwinkan kau dengan anak perempuan aku, kau pun kena kahwinkan aku dengan orang lain. Okey. Tak ada mas kahwin. Mas kahwin itu balas dengan tu, cari orang untuk kahwinkan dengan ayah perempuan tadi. Jadi ini semua adalah kita panggil syighar, nikah syighar. Islam tak benarkan. Nikah yang fasid. Dan kumpul di antara dua dia beradik. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Apa dia? Kahwin dengan akak, kahwin dengan adik perempuan dia, dua-dua. Adik-adik isteri kita kahwin, tak boleh. Dan mereka juga dalam keadaan memberontak, tidak ada sistem. Orang Arab jahiliah mereka juga ada nizamul jinayat, yang mana bagi mereka sebahagian hukuman az-zajirah. Okey, hukuman yang kita panggil yang berat lah, seperti mana hukuman qisas, diat. Okey, dan juga hukuman jenayah curi. Sekalipun adalah kita panggil sistem nizam seperti ini, tetapi tidak ada di sisi mereka hay'ah munazzamah, satu badan, satu department atau satu kerajaan untuk melaksanakan, mengindoskan kanun undang-undang ini. Jadi tasyri' ini adalah pensyariatan adalah fitri dan juga urfi. Okey. Jadi mereka dalam pensyariatan undang-undang dia berbeza mengikut satu negara dengan negara yang lain, environment satu negara dengan negara yang lain, satu bangsa dengan bangsa yang lain. Okey. Jadi semua itu kembali kepada adat dan juga uruf. Okey. Ada pun masalah isu qada. Qada ni apa? Itu dalam mahkamah, kita kata zaman sekarang dalam mahkamah memutuskan orang yang bersalah, orang tidak bersalah.
Pada Arab jahiliyah dahulu, mereka hanya berpada dengan sistem tahkim. Tahkim ni tak wajib. Contohnya berlaku pergaduhan, saya lantiklah seorang, orang lama, orang tua. Kamu putuskan boleh yang mana antara kami berdua ni salah. Sebagai tahkim, nak terima boleh, tak terima pun tak apa. Dia bukan wajib, keputusan mahkamah wajib untuk diterima, dia mulzim. Wa kana an-nas yahtakimuna fil 'adah ila ra'isil qabilah. Manusia ni dia akan hukum secara adatnya ikut kepada ketua qabilah. Ketua qabilah, ketua bangsa, kata apa? Okey, au ila syakhsin min zawi sya'ni wal muru'ah, ataupun orang yang mempunyai kehormatan dirilah, yang disegani. Okey, pada zaman dahulu kita tahu ada apa tu? Dipanggil nizamul usrah. Ada perkahwinan penceraian. Penceraian ni banyak cabangan. Ada talak, khulu', ilak dan sebagainya. Okey, ilak ini apa? Ilak, hamzah, ya, lam, alif, hamzah. Ini semua adalah satu term dalam pengajian ilmu fiqh, fiqhul munakahat. Di sana ada menyatakan seorang suami bersumpah dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah yang dia bersumpah dengannya, dia tidak akan mendekatkan, dia tidak akan menghampiri isteri dia selama 4 bulan ataupun lebih. Dia bersumpah dengan nama Allah, aku tidak akan bersama denganmu 4 bulan ataupun lebih pada 4 bulan. Okey, itu namanya ilak. Az-zihar, iaitu gambaran dia yang asal seorang lelaki berkata kepada isteri, anta alayya ka dhahri ummi. Kamu ni seperti belakang kamu seperti belakang ibu aku. Okey, mereka mengkhususkan zuhur. Zuhur ni makna belakang, punggung, tidak perut. Okey, tidak juga paha dan selain daripadanya, kerana zuhur minad dabbah, kerana belakang ni adalah di antara binatang. Maudhi'ud rukub, tempat untuk ditunggangi. Sebab itu letakkan zuhur, seperti belakang ibuku. Manusia sebelum Islam, apabila dia marah kepada isteri dia kerana satu urusan, walam yarid an tatazawwaj bi ghairi, dan dia tak nak, suami tadi marah, dia marah terhadap isteri dia, maka dia tak nak isteri dia kahwin dengan orang lain. Dia tak nak. Apa yang dia tak nak? Suami dia tak nak anta tazawwaj, isteri dia kahwin dengan orang lain, maka dia buatlah cara ala minha, dia buat cara ilak. Ilak ni apa? Iaitu aku tidak akan mendekati kamu selama 4 bulan 10 hari. Aku tak akan bersama kamu 4 bulan lebih 4 bulan. Jadi ini semua bila mana seorang lelaki marah dan dia tak nak lepaskan isteri dia, tak nak bagi isteri dia kahwin dengan lelaki lain, dia buat cara ilak, bersumpah tak nak bersama isteri 4 bulan. Ataupun dia berkata kepada isteri dia, anta alayya ka dhahri ummi, anti alayya ka dhahri ummi, kamu ni ke atas aku seperti belakang ibuku. Maka haramlah ke atas lelaki tersebut tahriman muabbadan, haram yang selama-lamanya, tak halal baginya dalam apa juga situasi. Wa tabqa kal muallaqah, maka kekalnya ia haram, seperti muallaqah, seperti dita'liqkan. La hiya bil mutazawwijah wala bil mutallaqah, tidaklah perempuan tadi seperti orang yang berkahwin ataupun seperti orang yang ditalak, tidak. Apabila datang Islam ubah hukum keduanya, zihar dan juga ilak, Islam ubah dengan satu hukum yang mana alladzi kana fil jahiliyah. Islam datang, okey, Islam ubah hukum keduanya seperti mana hukum yang tidak ada pada zaman jahiliyah, tak ada. Okey tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam pengajian
pengenalan kepada ilmu fiqh. Okey. Seperti itulah berterusanlah situasi seperti ini sehinggalah Nabi datang ke Jaziratul Arabiyah. Nabi yang terakhir, Nabi akhir zaman datang ke mana? Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab. Nabi SAW mengeluarkannya daripada kegelapan, mengeluarkan Jaziratul Arab daripada kegelapan kepada cahaya. Dan Allah Ta'ala menjadikan umat ini ummatan wasata, umat yang wasata, pertengahan di antara manusia. Bal ra'idatul umam wa qa'idatul alam kulluh. Bahkan bahkan Nabi juga adalah ketua panglima tentera seluruh alam. Maka faqad aqarra al-Islam, Islam datang, Islam akan membenarkan adat yang benar, dan Islam akan membatalkan sebahagian adat-adat yang bertentangan dengan yang tidak sehaluan dengan perkara yang benar. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk topik baru pada hari ini insya-Allah mengenai dengan tariqatut tasyri' fi ahdi Rasul. Bagaimana pensyariatan berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tidak syak lagi zaman Makki, bukan seperti zaman Madani. Bila sebut zaman Nabi, dia ada Makkiyah, Madaniyah dalam ayat Quran. Tabi'ah mujtama', masyarakat Mekah yang musyrik adalah berperang. Berbeza dengan tabi'ah masyarakat Islam yang tetap di Madinah. Okey. Yang tetap di Mekah, dia berbeza sifat dia dengan yang tetap di Madinah. Kemudian sesungguhnya Makkatul Mukarramah, di dalamnya adalah orang-orang musyrikin, wal Madinah, di dalamnya ada dua, iaitu orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Okey. Makkah tatanaqash haula tauhid wal yaumil akhir, selalu bincang tentang cerita tentang tauhid, akidah, dan kita bisa bincang tentang hari akhirat. Wal Madinah, selalunya wal Madinah jawazat hadhihi taqriban, melepasi perkara ini. Wa asbaha fiha mujtama'un muslim, jadilah fiha, di Madinah Al-Munawwarah, mujtama' Islam, dan sudah pasti baginya mutatallibatin ukhra, tuntutan-tuntutan yang lain selain daripada mujtama' Al-Makki. Maka dia berhajat kepada umur tafsiliyah. Apa dia umur tafsiliyah? Mengenai dengan hukum hakam kehidupan. Mengenai apa? Mengenai dengan hukum hakam kehidupan. Dan juga ibadat. Wa ma asarahul yahud min masyakil, apa yang ditimbulkan oleh orang Yahudi, masalah-masalah, seperti juga orang munafik, apa yang ditimbulkan masalah-masalah. Fa kullu mujtama' lahu tabi'atuhu, setiap masyarakat baginya ada tabiat. Baginya ada apa? Ada tabiat yang Quran turun untuk merawatinya, dan juga untuk menghalang apa yang boleh merosakkan mujtama'. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya cara merawat yang terbaik adalah Al-Quranul Karim. Sebab dia ada ayat Quran, setiap mujtama' masyarakat itu tabiatnya adalah apa dia? Yang Quran turun adalah untuk merawat. Jadi penyakit daripada Allah, rawatan juga Allah Ta'ala bagi sembuh. Okey, kita lihat bagaimana untuk mengetahui tabi'at tasyri' fi Makkah kemudian di Madinah. Satu perkara, isu yang sangat penting, kerana tariquha yu'inud daris, kerana jalannya membantu para pelajar untuk mengetahui tarikh al-islami, tarikh al-islami. Okey, tarikh at-tasyri'i wal wuquf ala sunnatillah fi tasyri'i bi taqdimil usul wal aqaidiyah
dengan mentaqdimkan, dengan mentaqdimkan daris, para pelajar, untuk mengetahui tentang sejarah pensyariatan di Makkatul Mukarramah, kemudian di Madinah Al-Munawwarah. Kerana apa? Tariquha yu'inud daris, caranya itu membantu para pelajar untuk mengetahui sejarah tasyri'. Wal wuquf ala sunnatillah fi tasyri'ihi, wuquf adalah sunnatullah fi tasyri'ihi, thumma bida'an, thumma al-iznan li ahkamiha, kemudian bersungguh-sungguh pada hukum hakamnya. At-tasyri' al-makki, tadi madani. Bila sebut tentang makki, yang dikehendaki dengan tasyri' makki adalah marhalatu tasyri' al-islami fi Makkatil Mukarramah wa muddatuha taqarub 13 aman. Sebab Nabi dibangkitkan umurnya 40 tahun, Nabi diwafatkan umur 30 tahun. Jadi selama mana semuanya 13 tahun. Wa tabda hadhil marhalah, bermulalah marhalah ini untuk membangkitkan Nabi di Makkatul Mukarramah, wa huwa sinnul arba'in min umrih, iaitu Nabi umurnya 40 tahun sampai dia berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Pada zaman ini orang-orang Islam afrad dan qala'il mustad'afin, orang-orang Islam kecil, sikit dan ditindas, lam tatakawwan minhum al-amah, tidaklah terdiri di kalangan mereka seorang amah pun. Walam takun lahum syu'unud daulah, hal keadaan tidak adalah syu'unud daulah untuk mereka. Kerana ini sesungguhnya telah terasinglah marhalah ini dengan marhalah Rasul kepada beriman kepada Allah, tauhid kepada Allah, beribadat kepada Allah, tidak selainnya. Ziyadatu ala da'wah ila al-akhlaq. Walau tatabba'na al-ayat al-Qur'aniyah allati nazala fi hadhihi al-marhalah lawajadnaha tu'alij al-aqidah wa ummahatul akhlaq al-fadilah. Bila mana kita semak balik ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacakan, yang telah dibacakan tadi, sebenarnya orang-orang perempuan lawajadnaha tu'alju aqidah wa ummahatul akhlaq, mereka ada ubat juga untuk merawati aqidah dan juga ummahatul akhlaq dan juga tahzib. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat at-tasyri'ul makkiyah yang dikehendaki dengan madani, dia adalah marhalatul tasyri' wal Madinah fil Madinah Munawwarah wa muddatuha taqarub 10 a'waman. Lebih kurang tempoh dia adalah 10 tahun. 10 tahun. Tabda hadhil marhalah, bermulalah marhalah ini dengan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah Al-Mukarramah kepada ila Al-Madinah Al-Munawwarah, ila an tuwfiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi thalithah والستين من عمره وهذه الفترة عز الإسلام. Pada fatrah ini Islam menjadi mulia dan menjadi ramai. Kebanyakan bilangan orang Islam terdirilah mereka di kalangan ada amah, ada daulah dan juga ada hajat. Ada hajat, keperluan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kaedah pensyariatan dan juga hukum hakam tafsili
telah mengambil tempat, sama ada zalika fi janibil ibadat lam al muamalat, sama ada perkara tersebut daripada bab ibadat ataupun bab muamalat, min syu'unil maliyah awil jinaiyah wal ijtimaiyah ad-duwaliyah. Okey, perkara yang kedua adalah mukhatabatu ahlul kitab wa da'watihim ila Islam. Ahlul kitab kena bercakap dengan orang Islam, seru mereka kepada Islam. Kemudian yang ketiga, tasyri'ul hukm al-madani, disingkapkan pada laluan orang-orang munafik dan juga menerangkan bahaya yang menimpa kepada mereka. Okey, al-kashfu ala sulukil mu'minin. Okey, singkapkan, bukakan, bongkarkan apa yang dilalui oleh orang-orang musyrikin. Okey, okey, thamarat as-surah fil Madinah tamayyazat as-surah fil Madinah, iaitu kita katakan Madinah ni banyaklah buah-buah yang telah dipotong dan juga ayat-ayat yang telah dipotong. Okey, wa zalika li annaha tatanawala at-tashri' bi abwabin hadi wa ahlul Madinah ala ta'atin tammah lamma yatlubuna fi'lahu, wa hadha sirrul baqarah wan nisa wal maidah wal infal wa nahwiha. Ini antara kesan lah. Jadi kita nak bagi tahu antaranya adalah orang yang hafal Quran lebih jauh berbeza daripada umat Islam. Sebab apa? Sebab Madinah ini ayatnya panjang-panjang dan juga berjela-jela. Sebab itu dalam ayat Al-Madinah mereka buat juga syariatul Islam. Mereka dalam di syariat Madinah ada tasyri', pensyariatan daripada Allah, tapi pensyariatan tersebut dengan uslub yang hadi, yang tenang. Okey, wa ahlul Madinah al-munawwarah, dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat perbezaan antara keduanya. Apa dia? Usulul fiqh, mumayyiz al-ayat al-makkiyah, usulul fiqh, usul aqidah. Dalam mumayyizat al-ayah al-madaniyah, al-ahkam al-tafsiliyah, al-amaliyah. Yang keduanya adalah mukhatab ahlul kitab. Sebab itu dalam suratul makkiyah ataupun suratul madaniyah dipanggil apa? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Okey, yang kedua, aurat perempuan bermula daripada mana? Bermulanya minha bada'as biqauli, bermulanya, bukan bermula aurat, bukan bermulanya surah. Mulanya surah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas. Berbeza dengan ayat Malayu, ayat Malawi. Mereka akan mulakan minha bada'at biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kamu boleh tahu didatangkan kisah-kisah Nabi yang ditujukan ahlul kitab dan munafik. Kemudian qasrul ayat was suwar, potong ayat dan ringkaskan ibarat. Ini semua kalau dalam al-ayat al-madaniyah, tulul muqati' wal ayat, memanjangkan ayat-ayat Quranul Karim dan juga memanjangkan memanjangkan Al-Quranul Karim. Memanjangkan apa? Ayat tu panjang, bukan panjangkan ayat Quran. Ayat dalam surah Madaniyah tu panjang. Sebab tu dia tenang. Dia panjang-panjang ayat dia, berbeza dengan ayat surah Makkiyah, dia pendek-pendek. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan sambung lagi pengajian kita pada keesokan hari. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.